warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Bertemu kembali bersama saya, iaitu Nazri Hamdan di dalam saya punya TikTok account. Dan jika ada kesempatan, jom malam ni kita sembang-sembang lagi dan kita berbual-bual sikit mengenai apa yang berlaku dalam keadaan ekonomi semasa dalam dan luar negara, guys. Okey, terima kasih semua siapa yang join. Mau macam-macam berita panas macam-macam berita panas nampaknya. Keadaan ekonomi yang berlaku dalam dan luar negara kita. Dan terbaru ni kita tengok daripada keadaan dekat Amerika Syarikat, Federal Reserve. Mereka mungkin akan dia katakan akan slow down kan kenaikan di dalam diorang punya interest rate. Dan jika ini berlaku akan banyak impact terhadap pasaran. Jika ini berlaku akan banyak impact terhadap pasaran. Dan salah satu perkara yang berlaku adalah US dollar akan melemah lah. US dollar akan lemah dan ini akan menyebabkan beberapa kesan lah ke dalam kita punya stock market dan juga kita punya inflation dalam dan luar negara dan juga ringgit lah. Jika ringgit mengukuh, adalah kesan-kesannya kepada kita punya ekonomi. Okay guys, terima kasih semua yang join. Jom semua sembang-sembang. Siapa yang ada Waalaikumsalam. Bila abang nak terangkan pasal, oh alamak, lupalah geng. Ada satu soalan tu pasal Bursa Malaysia. Okay guys, jom kita sembang-sembang sikit lah pasal apa yang berlaku dekat Bursa Malaysia. Okay guys, saya bukan pakar saham lah. Kalau pakar saham kena tanya DDNK lah. Tapi saya boleh bagi ulasan secara general lah. Apa sebenarnya berlaku dekat Bursa Malaysia. Guys, kalau korang tengok performance Bursa Malaysia. Okay, kejap guys. Performance dalam Bursa Malaysia ni, dia tidak seimbang dengan apa yang berlaku dekat ringgit tau. Kalau korang tengok iaitu dekat Bursa Malaysia, dia punya prestasi dia masih lagi tidak begitu baik. Sebab kalau kita tengok, ada masih berlaku macam net selling. Maksudnya net selling ni dia lebih banyak jual equity lah, jual saham daripada dia membeli saham. Jadi prestasi dekat lepas ni boleh suruh rakyat Malaysia kerja tanpa gaji. Ini formula terbaik. Yes, ini formula terbaik. Okay, alright. So apa saya cakap tadi, Bursa Malaysia. Okey, dalam Bursa Malaysia apa yang berlaku adalah keadaan pasaran tidak begitu baik sekarang ni. Walaupun dalam keadaan dalam keadaan di mana bank bagi pendapat tentang penggunaan forex di Maybank. Banyak sangat soalan guys. Okey, saya jawab soalan ni dulu pasal Bursa Malaysia. Keadaan Bursa Malaysia ni dia tidak sama macam apa yang berlaku dekat ringgit. Kalau kita tengok ringgit sekarang ni dia mengukuh ke guys. Ringgit sekarang sedang mengukuh. Tapi dekat pasaran saham dia tak menunjukkan kesan yang sama. Okey. Maksudnya dekat pasaran saham ni sentimen tak begitu baik lagi guys. Jadi kenapa keadaan ni berlaku? Okey. Saya bagi satu explanation yang ringkas sajalah guys. Mungkin insya-Allah lah kalau saya ada masa saya akan terangkan ni. Okey. Jadi apa sebenarnya yang berlaku guys dekat Bursa Malaysia tu masih banyak lagi net selling. Net selling ni maksudnya prestasi Bursa Malaysia tu, indeks KLCI tu tak begitu baik lah. Kenapa benda ni berlaku guys? Kenapa benda ni berlaku adalah kalau korang perhatikan, sebenarnya kita punya KLCI dia follow the trend of Wall Street. Itu dia punya satu teori guys. Dia follow the trend of Wall Street. Disebabkan Wall Street tu dekat US prestasi dia masih tidak begitu baik guys. Disebabkan Federal Reserve masih lagi naikkan interest rate. Wall Street punya performance tak begitu baik dan dia akan memberikan implikasi kepada bursa saham Malaysia. That's why apa yang berlaku dekat US, kalau kita tengok dari segi history lah, apa yang berlaku dekat US punya Wall Street dia akan reflect apa yang berlaku dekat bursa Malaysia. Itu you boleh baca lah. Jadi pasaran saham dekat dunia ni masih dekat US lah terutamanya dia masih belum bagus lagi. Dan kalau kita tengok baru-baru ni Elon Musk ada keluarkan satu statement. Okey, Elon Musk cakap apa tahu? Dia kata dia sangat risau tau kalau Fed naikkan lagi interest rate.
Disebabkan Federal Reserve sekarang ni masih letakkan interest rate tu dekat tahap tinggi, jadi dia sebenarnya akan menekan stock price tau. Jadi Elon Musk dah keluarkan satu statement terbaru. Dia kata dia risau kalau kata interest rate US berada dekat tahap tinggi, dia akan menekan pasaran saham dekat US. Jadi ini akan mengakibatkan pasaran dekat Wall Street ni tak begitu baik lah. Dia akan tracking, dia akan reflect dekat pasaran Malaysia. Waalaikumsalam Bang Nazrin semua. Waalaikumsalam Dari Pharmacist, terima kasih join. Terima kasih banyak guys. Okay. Saya ada bagi satu komen pasal Nurul Izzah guys. Macam-macam komen saya terima guys. Pasal Nurul Izzah dilantik sebagai, guys, sebenarnya guys ada mixed views ataupun walau bagaimanapun kita kena mute. Guys, korang dengar tak suara saya? Bang, this week ada FOMC. Okey, tu saya akan komen. Guys, korang dengar tak suara saya? Ada orang kata saya mute ni apa? Suara saya macam mana? Dengar? Okey, dengar. Okey, nasib baik. Okey, saya tak mute guys. Okey. So, kita kena jadi profesional lah guys. Saya dah cakap banyak kali lah dalam saya punya TikTok account ni, jangan saya tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Benda yang saya rasa betul, kita cakap betul lah. Benda yang kita rasa perlu kita kritik lah. Tapi kita kritik tu bukan sebab kita nak menjatuhkan guys. Kita kritik tu sesuatu yang membina, dan kita harap bahawa mana-mana parti pun, mana-mana pihak pun, sama ada pembangkang ke ataupun kerajaan ke, dengan kritikan tu adalah satu kritikan yang membina, dan dia orang boleh ambil sesuatu lah kan guys. Bukan kita kritik sebab kita nak menjatuhkan kerajaan, tak. Kita mengkritik tu sebab kita nampak benda tu principally ada sesuatu yang kita rasa benda tu tak betul, dan kita kritik lah. Tapi bukan sebab kita kritik kita nak menjatuhkan sesiapa guys. Tidak. Itu bukan niat saya lah. Right. Jadi itulah ada guys. Tapi saya appreciate lah you all punya pandangan. Ada yang menyokong, ada yang tak. Tapi dalam perkara ni kita kena jadi profesional lah. Okay. Apa tadi ada soalan ni? Sepatutnya bro yang jadi penasihat kewangan dan ekonomi kepada BM. Okay. Dengar. Okay, terima kasih. Okay guys, dekat US sekarang ni dia akan ada FOMC meeting, Federal Open Market Committee meeting. Kalau tak salah saya hujung minggu ni guys. Kalau tak salah saya lah hujung minggu ni, iaitu dia akan membuat keputusan sama adakah United States ataupun Amerika Syarikat akan Federal Reserve akan meningkatkan diorang punya interest rate ataupun tidak. Ataupun diorang meningkatkan tetapi dalam satu level yang tidak begitu agresif. Okay, tapi saya percayalah dia akan naik interest rate dekat US, tapi dia mungkin naik dalam keadaan yang tidak begitu agresif. Sebab kalau korang perhatikan sebenarnya kita nak tengok sama ada US punya interest rate akan naik, senang je. Kita tengok dia orang punya inflation. Dia orang sebelum ni Federal Reserve Chairman Jerome Powell, dia ada cakap bahawa dia punya target bagi inflation rate dekat United States ni adalah 2%. So meaning that selagi belum sampai ke tahap 2% tu, selagi itulah dia akan continuously naikkan interest rate. Naikkan dia punya interest rate. Sekarang ni saya rasa dia dah dalam trend yang menurun guys. Kalau you all tengok dia punya chart inflation dekat US, dia dah start menurun. Maksudnya kalau korang tengok korang buka satu chart ni, US inflation rate katalah dalam masa 25 tahun ke ataupun 10 tahun ke, you akan nampak trend tu. Apabila dia sampai peak point, dia akan jatuh. Dan sekarang ni inflation US sedang dalam trend menurun. Okay, dia dalam trend menurun, tapi dia masih tinggi guys. Dia masih tinggi. Dia masih di atas 5%. Target Federal Reserve adalah 2%. Selagi dia tak capai 2% tu, saya percaya dia akan naikkan interest rate. Tetapi dia mungkin dia akan naikkan, tetapi dia tidak naikkan dalam satu keadaan yang sangat agresif lah. Dia mungkin naik sikit lah, mungkin lah. Sebab sekarang ni Federal Reserve dia sekarang berhadapan dengan satu dilema tau guys. Federal Reserve dekat US dia berhadapan dengan dilema.
Okay, dilema ni bermaksud, wah, terima kasih Hafiz Bas 97, terima kasih banyak-banyak Mr. Awesome, terima kasih bagi saya gift. Jadi guys, kalau dia tak capai inflation target tu 2%, sekarang Federal Reserve dekat US ni, diorang sekarang berhadapan dengan dilema tau guys. Kalau diorang naikkan interest rate, ekonomi US akan jatuh guys. Ekonomi US akan drop. Tapi kalau dia tak naikkan interest rate, inflation akan naik. Dia sekarang ni berhadapan dengan dilema. Okay, dia berhadapan dengan dilema. Wow, terima kasih Hafiz Bas 97 bagi saya train. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jadi dia sekarang ni, Federal Reserve sekarang ni dalam satu keadaan yang dia terpaksa juggle. Dia sekarang berada dalam satu dilema yang sangat hebat. Sama ada dia nak naikkan ataupun, tapi saya tak percaya dia akan turunkan lah. Saya rasa sama ada dia akan maintain ataupun dia akan naikkan. Mr. Awesome, terima kasih. Sama ada dia akan naikkan interest rate tu dalam satu level yang tak begitu ketara lah guys. Tapi korang kena faham walaupun dia tidak meningkatkan interest rate tu dalam satu keadaan yang agresif, ini still akan memberikan impact kepada currency luar. Contohnya macam Malaysia, kita punya ringgit still akan strengthening. US akan jatuh nilai, major currencies dekat dunia ni akan naik nilai berbanding US. Hari tu ada seorang tanya saya guys, saya lupa soalan tu. Bang, apakah akan jadi pada harga minyak dunia kalau USD jatuh nilai? Apa korang rasa? Terima kasih Hafiz Bas. Hafiz Bas banyak bagi saya gift malam ni. Terima kasih tuan. Terima kasih. Guys, apakah yang akan berlaku pada harga minyak dunia? Korang rasa aku tanya korang malam ni, apakah yang akan berlaku pada harga minyak dunia kalau USD jatuh? Cuba korang teka kat situ. Apa akan berlaku guys kepada harga? Ada satu soalan ni saya lupa siapa tanya saya lupa siapa tanya soalan, tapi soalan ni soalan yang legit dan soalan yang bagus guys. Apakah yang akan berlaku kepada harga minyak dunia seandainya USD jatuh? Korang kena faham USD ni dia petrodollar tu guys. So means that dia punya fluctuations dalam USD ni dia akan memberikan kesan kepada harga minyak dunia. Okay, besok saya akan keluarkan satu video. Okay, saya akan explain apakah yang berlaku kepada harga minyak dunia kalau USD jatuh. Means that kalau kata Fed tak naikkan interest rate tu dengan tinggi, dan mungkin USD akan start jatuh, dan apakah yang akan berlaku pada harga minyak dunia. Okay, harga minyak turun, harga minyak jatuh. Okay, nanti korang tengok video saya besok. Saya akan explain kenapa fenomena ni berlaku. Okay, itu OPEC punya kuasa. Yes, OPEC dia ada kuasa untuk mengawal supply. Tapi walau bagaimanapun, US dollar pun dia ada pengaruh terhadap harga minyak. Okay, pergerakan perubahan dalam US dollar pun dia akan memberi pengaruh juga kepada harga minyak dunia. Bang, saya rasa saya dah ambil course lah, baik ekonomi dari engineering. Engineering pun boleh jadi penasihat. Apalah kau ni. Bang, apa jangan jaga saham di pasaran? Okey. Sebab minyak dibeli. Betul. Sebab minyak dibeli dalam USD. Dia akan ada impact guys Dan okey, dan korang yang invest dalam gold tu, korang berhati-hati, sebab saya pernah explain, bagi korang satu explanation apakah akan berlaku kepada gold price sekiranya USD jatuh. Okay, bila kata inflation jatuh, Fed akan slow down kan dia punya kenaikan di dalam interest tu, dan juga USD akan start jatuh. Apakah yang akan berlaku kepada harga gold? Korang bersiap sedialah. Okay, jadi secara rasionalnya harga gold akan naik okey. Harga gold akan naik lah, siap sedia yang siapa yang faham tu faham Kalau siapa tak faham, korang tengok balik video aku yang lepas. Gold pacak. Okey, korang pandai-pandai lah, faham-faham Sebab tu guys kita buat investment ni, kita kena ada satu fundamental punya understanding lah kan. Kita tak boleh pakai sembrono je guys Contohnya macam even macam cryptocurrency ke gold ke, kita kena ada fundamental understanding lah. Okay,
Ada orang tanya, bang saya buat forex, abang buat forex ke? Saya tak buat forex guys. Saya tak main forex. Saya minta maaf lah, saya tak main forex. Saya memang tak, saya bukan pakar dalam forex lah. Saya bukan trader. Okay, gold. Sekarang kalau korang nampak kan gold punya trend macam mana kan, korang siap sedia lah. Okay, itu je lah indikator yang saya boleh bagilah. Tapi ini bukan jaminan guys. Ini adalah satu analisis. Dan kalau korang tak percaya dengan analisis aku, tak apa, korang boleh je Google, korang tengok trend gold ni macam mana. Kalau berlaku kejatuhan dalam USD, gold punya price macam mana dia pergi. Korang boleh Google. Korang tak perlu percaya cakap aku guys. Korang tak perlu percaya. Korang pun tak perlu percaya dengan konten-konten aku ni. Tak perlu. Korang boleh Google, korang tengok. Okay. Komen abang tentang forex illegal ke tak? Alamak, nanti kalau aku komen kan orang budak-budak forex kecam aku pula. Kan? Guys, korang rasa forex ni legal atau tak? Kan? Aku rasa korang dah tahu dah jawapan dia. Korang rasa forex ni legal atau tidak guys? Cuba jawab kat situ. Okay. Korang rasa legal ataupun tidak? Bang, dalam dunia ni pernah berlaku deflasi ke? Pernah lah, of course. Dia view tinggi bang. 200 lebih view. Terima kasih siapa yang masuk. Illegal. Kan? Korang rasa okay, kita bercakap dari segi conventional punya sistem guys. Conventional system dalam kita punya, contohlah, siapa yang kawal guys? Siapa yang menentukan financial regulations dekat Malaysia ni? Iaitu Central Bank, Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia cakap apa guys pasal forex? Itu je guys. Legal tapi haram. Forex ni membantu ekonomi negara ke bang? Okay, itu apa ni, Dr. Mahathir pernah cakap. Tuan Mahathir pernah cakap benda tu. Okay, hot sale 19.96 tengah. Okay guys. Okay, so that's why lah. Okay, saya tak nak komen banyak lah pasal forex lah. Nanti geng-geng forex marah saya pula kan. Tapi korang buat research sendiri lah guys. Korang buat research sendiri. Korang tengok lah sama ada forex ni legal atau illegal. Saya tak nak debat pasal isu tu lah. Okay, korang boleh tengok sendiri dan korang boleh buat kajian korang sendirilah. Okay, tapi bagi saya memang saya tak, minta maaf lah, saya tak main forex guys. Magnum 4D pun legal. Okay guys, sebenarnya apa kita katakan sebagai deflasi? Okay guys, deflasi ni apa benda guys sebenarnya? Okay, deflasi ni adalah satu keadaan di mana apabila berlaku kejatuhan dalam permintaan agregat kita. Okay, dia akan berlaku deflasi lah. Deflasi ni adalah lawan kepada inflasi. Apa petanda guys? Apa petanda bila deflasi berlaku? Okay, deflasi berlaku, petanda deflasi, salah satu tanda lah yang signifikan bila deflasi berlaku ni senang je guys. Iaitu bila korang tengok inflation start jatuh. Itu adalah tanda-tanda deflasi sedang berlaku. Okey, contohlah saya bagi satu contoh Katalah normal inflation yang kita selalu dapat adalah dalam lebih kurang dalam katalah 2%, 3% ke macam tu 2%, 3% macam tu. Kemudian berlaku satu keadaan di mana dia jatuh daripada tahap normal tu. Contohnya macam kita punya inflation biasa 2%, 3% yang kita rasa selamat lah guys inflation ni dia perlu ada tau guys untuk pertumbuhan ekonomi. Kita rasa selamat dalam lebih kurang dalam 2%, 3%. Jadi jika inflation tu jatuh di bawah normal rate, iaitu katalah di bawah 2% macam tu, itu adalah tanda deflasi sedang berlaku. Jika dia semakin jatuh lagi, deflasi berlaku lah. Tapi jika paras harga makin naik, jadi itu ialah inflasi. Jadi lawan ke inflasi ni adalah deflasi. Petanda deflasi adalah berlaku kejatuhan dalam paras harga ataupun inflation lah. Kita tengok inflation lah guys itu tanda-tanda deflasi berlaku lah. Kalau dia berada di bawah paras normal tu, biasa kita akan cakap tu sebagai deflation lah ataupun deflasi dalam bahasa Melayu. Okay. Bosan nak sembang forex, kita nak tahu bab ekonomi. Okay. Inflasi dalam bahasa pasar, bahasa sembang untuk mudah belum faham lagi. Bahasa apa ni? Bahasa mudah kenaikan harga lah. Bang, ada YouTube cakap US labor. Okay guys,
Okay guys, sekarang saya nak cerita dengan korang satu benda pasal US. Korang tahu tak yang US ni dia dah mencapai debt ceiling. Debt ceiling, debt ceiling. Maksudnya setiap negara ni kita ada ceiling hutang Dan US ni dia dah mencapai debt ceiling. Tapi bukan tapi, akan tetapi sebenarnya mencapai debt ceiling bagi US ni sebenarnya bukanlah pertama kali. US dah capai debt ceiling beberapa kali pun, tapi dia orang tetap tak bankrupt pun. Dan kalau nak tanya saya lah, adakah US akan bankrupt? Saya rasa dia orang tak bankrupt. Dia orang tak bankrupt. Dan salah satu sebab kenapa dia orang tak bankrupt ni adalah mata wang US ni masih lagi digunakan sebagai salah satu mata wang yang menjadi reserve ataupun reserve mata wang dunia guys Dalam dekat dunia ni 60% pegangan reserve currency adalah still US. Okay, mungkin saya boleh buat satu video lah kan guys Saya akan explain kenapa walaupun US mencapai debt ceiling dia orang, debt ceiling guys ceiling debt. Okay, siapa yang beli tu buku saya, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang buying. Okay guys, saya ada buat satu buku guys 21 Kunci Membina Tim. Itu adalah satu buku yang mana saya ceritakan lah pengalaman saya dalam membina bisnes guys pada peringkat awal lebih kurang dalam 6-7 tahun dahulu. Yang itu adalah pengalaman awal saya dalam buat bisnes. Dekat situ saya ceritakan lah, dekat buku merah tu ada dekat shop saya. Kalau korang berminat bolehlah dapatkan buku tu. Dan saya ucapkan terima kasih guys kepada siapa yang support saya buku tu dan memberikan komen-komen yang baik. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebarang kekurangan lah dalam buku tu saya minta maaf banyak-banyak guys Okay. Tu tadi saya cerita pasal apa Saya cerita pasal, alamak dah lupa dah. Sekejap itu pasal US debt ceiling lah. US dah mencapai debt ceiling, tapi saya tak rasa US akan bankrupt ke guys. Saya tak rasa lah. Sekejap apa tadi deflasi, adakah situasi oversupply and low demand? Betul. Betul. Low demand, dia basically dia adalah low, dia yang bergerak tu sebenarnya bukanlah, yalah kita kan ada sama belajar keluk permintaan dan penawaran kan. Yang bergerak tu sebenarnya dia bukanlah supply guys. Yang bergerak tu sebenarnya adalah demand. Deflation berlaku dalam satu keadaan ekonomi tu apabila demand tak strong, orang tak berbelanja, orang tak nak membeli barang, orang tak ada sentimen untuk berbelanja dalam ekonomi tu, orang tak ada keyakinan untuk belanja. Kenapa orang tak ada keyakinan untuk berbelanja? Sebab mungkin pendapatan dia terjejas, income dia terjejas, ataupun dia tak yakin bahawa dengan kerja dia ada sekarang, mungkin dia rasa kerja dia tak selamat dan boleh dibuang kerja dan sebagainya. Itu menyebabkan dia punya sentimen berbelanja tu tak begitu bagus, dan itu menyebabkan dia tak nak berbelanja. Dan itu adalah faktor kenapa deflasi itu berlaku, iaitu kerana dia tak nak berbelanja. You all tahu kan bahawa ekonomi kita ni dijana oleh perbelanjaan. Maksudnya kalau kata kita tak berbelanja, maka ekonomi kita, aktiviti ekonomi akan jatuh lah guys Itu akan menyumbang kepada deflasi. Stagflation wujudkan ke salah? Okay, stagflation wujud guys Stagflation wujud. Stagflation wujud dan memang pernah wujud dekat dunia ni pada tahun 1970-an. Dan sekarang ni pun kita risau bahawa kemungkinan akan berlaku stagflation juga. Betul, ramai takut kena buang kerja sekarang. Okay guys, betul lah. That's why kalau kita rasa tak yakin dengan kerja kita kan guys mana satu korang buat? Korang mungkin rasa kerja aku ni boleh sustain ke tak sustain guys Okay, jadi korang ada confident untuk berbelanja banyak-banyak ke, ataupun korang gunakan duit tu untuk simpan? Mestilah kita simpan, betul tak? Sebab apa? Kita tidak ada mood, kita tidak ada sentimen yang tinggi untuk berbelanja. Itu menyebabkan antara faktor yang menyebabkan deflasi lah. Dari segi teorinya, inflasi sifar ni boleh dicapai ke? Of course inflasi sifar boleh dicapai, tetapi dia bukanlah sesuatu yang baik untuk ekonomi. Betul guys inflasi sifar boleh dicapai, tapi dia bukanlah sesuatu yang bagus untuk ekonomi. Sebab untuk menjana pertumbuhan ekonomi, kita perlukan moderate inflation ataupun healthy inflation di sekitar 2 hingga 3%. Apa beza inflasi dengan kegawatan ekonomi? Inflasi ni sebenarnya inflasi ni sebenarnya bukan satu masalah pun sebenarnya. Dia bukan satu masalah besar lah. Tetapi masalah yang dia boleh menjadi besar ialah apabila dia bertukar daripada inflasi itu, dia bertukar kepada inflasi yang tak boleh dikawal, yang tak terkawal, ataupun kita panggil sebagai hyperinflation. Itulah masalah. Inflasi bukanlah satu masalah besar pun guys
Sebab kerajaan ataupun central bank always can control inflation by changing the level of interest rate dalam ekonomi kita. Kenapa itu dipanggil health inflation? Sebab apa? Okey, kenapa ada certain kadar dekat inflasi ni dipanggil healthy inflation? Sebab untuk kita grow kita punya ekonomi itu, kita perlukan satu inflasi. Kita perlukan inflasi, guys. Kita nak grow ekonomi kita, kita perlukan inflasi. Korang pernah baca berita tak? Korang dengar tak yang Jepun sekarang ni dia target untuk naikkan inflation dia? Kenapa Jepun nak? Yelah, dia orang guna buat aktiviti bond buying, dia beli bond ni semua kan untuk target inflation dia pergi kepada 2%. Kadang-kadang kita pelik kenapa Jepun ni nak sangat inflation. Orang lain macam takut dengan inflation, tapi Jepun nak inflation. Sebab inflation ni memang diperlukan untuk grow ekonomi. Bila inflation bermaksud orang nak berbelanja, orang nak spend duit dia. Jadi inflation tu okey lah sebenarnya dalam level yang kita boleh accept, contohnya macam 2%, 3%. Tapi kalau dah terlalu tinggi, itu bahayalah guys. Itu bahaya. Negara mana yang ada bacaan inflasi paling teruk dalam dunia? Okey, negara mana guys? Negara mana yang ada bacaan paling teruk dalam dunia? Korang rasa negara mana? Negara manakah yang ada bacaan inflasi yang paling teruk dalam dunia? Maksudnya dia dah tahap inflasi, hyperinflation yang gila gabannya. Negara apa guys? Argentina tak betul. Venezuela. Betul. Siapa yang jawab Venezuela ni? Venezuela. Siapa jawab tadi? Ian Zainal. Bagus. Jawabnya Venezuela guys. Venezuela ni, dia punya inflation dia dah hampir kepada 700%. Dia dah hampir kepada 700%. Sekejap Kita inflasi baru 4%. Kita dah 4%, 3.8% kita dah menggelabah. Venezuela dia hampir 700% inflation dekat negara dia orang. Okey? Kan? Tu macam mana pula tu? Jadi dekat dunia ni sebenarnya inflation yang paling tinggi lah, setahu saya. Saya minta maaf lah kalau saya silap lah. Zimbabwe berapa persen? Saya tak pasti guys. Saya rasa dekat Venezuela hampir 700%. Tapi kalau dekat Zimbabwe berapa? Saya tak pasti guys. Zimbabwe berapa? Berapa guys Zimbabwe? Mungkin saya silap lah kan. Sekejap guys mana Zimbabwe inflation rate 90. Baru 96%. Tak power guys. Inflation dekat Zimbabwe. Sekejap betul ke? Taklah. Saya rasa dia masih belum pergi lebih daripada 100%. Saya rasa still tinggi Venezuela lah. Venezuela lah. Macam mana orang Venezuela hidup? Hidup memang boleh hidup, tapi kau bawa lah duit kulu gilir. Korang bawa lah duit banyak. Kan hidup perlu diteruskan. Kan? Hidup memang perlu diteruskan, tapi korang kena bawa lah the stack of money tu pergi kulu gilir. Korang sanggup tak? Kan? Itulah dia. Okey, dekat Venezuela dia jual beli guna apa guys? Okey, itu satu soalan yang bagus. Korang tahu tak sebenarnya duit Venezuela ni dekat negara dia orang sendiri, dia orang dah tak laku guys. Dia orang buat macam tandas je, dia macam tisu tandas je. Dia orang guna apa guys? Dekat Venezuela. Dekat Venezuela dia orang guna apa guys? Cuba jawab kat sini. Dekat Venezuela dia ada satu sistem barter. Kalau nanti digital currency, Mr. Awesome terima kasih bagi saya gift lagi. Nanti kalau dia orang guna apa guys dekat Venezuela? USD. Betul. Dekat Venezuela dia orang guna USD guys. Sebab dekat Venezuela ni ada satu pasaran gelap guys.
Ada satu black market yang bawa masuk USD secara haram Sebab apa? Inilah masalahnya apabila korang tahu kan, sebab tu saya pernah buat satu video tentang fiat money ni, wang fiat ni. Iaitu wang fiat ni adalah satu wang yang tidak di backing oleh mana-mana komoditi atau mana-mana value. Okay? Jadi guys, once kalau duit tu dah tak ada nilai, duit tu dah umpama sampah lah, betul tak? Dah tak ada value dah guys Bila berlaku hyperinflation, duit tu jadi rakyat Venezuela sekarang ni, dia orang tak ada keyakinan, tak ada confidence. Dia orang sedang cerita tak ada harapan lah. Tak ada kepercayaan. Tak ada kepercayaan terhadap mata wang negara dia orang sendiri. Jadi apa yang dia orang percaya? USD lah. Jadi dia orang pun bawa masuk seluruh USD, bawa masuk, dan dia orang menggunakan USD lah. Sebab apa? Dia orang yang still ya, USD tu guys di backing oleh gold ke guys. USD tak di backing oleh gold guys Tapi kenapa dia orang percaya? Sebab apa? USD masih ada value lah, jawabnya kan. Mata wang Venezuela dah tak ada value. Jadi dekat Venezuela ni dia orang jual beli digunakan USD. Abang, saya dengar Iraq pun guna USD. Apa berlaku pada dinar Iraq? Okey, Iraq sejarah Iraq ni korang tahu kan bahawa Iraq ni dia pernah masa zaman Saddam Hussein lah, dia orang pernah cuba untuk menukar daripada USD kepada Euro. Okay guys dekat Iraq ni, dia pernah satu ketika dulu masa zaman Saddam Hussein, dia cuba nak tukar trade minyak dia daripada USD kepada Euro guys Tapi korang faham apa yang berlaku pada akibatnya. Jadi akhirnya US mewujudkan satu cerita weapons of mass destruction. Dia orang menjatuhkan Saddam Hussein punya rejim, dan kemudian dia orang tukar kerajaan lah. Itu yang berlaku lah. USD semua negara guna, ya betul. Sampai bila dijangka dolar akan terus melemah? Okey, sampai bila Sampai bila tu ialah apabila apabila ni jangkaan saya guys Ni jangkaan saya guys Untuk korang tengok indikator dia simple je guys. Inflation ke tahap yang stabil, iaitu 2%. Dekat US ni, dia punya target inflation dia adalah 2%. Sekarang ni masih above 5%. Kalau tak salah saya masih dalam 7-8% ke macam tu. USD akan melemah sehinggalah inflation rate dekat US ni capai 2%. Bila dia capai 2%, dia akan stable balik. Saya rasa sekarang ni dia sedang melemah. Dia akan weakening sampailah inflation rate dekat US ni capai 2%. Pada masa tu dia akan stable balik lah. Itu je indikator dia, senang je. Makna deflasi turun harga, itu pro. Apa kontra keburukan deflasi? Okey, keburukan deflasi adalah ekonomi tak growing lah. Ekonomi tu tak growing, maksudnya tak ada growing, tak ada pertumbuhan ekonomi. Sebab apa? Orang tak nak berbelanja. Itu keburukan deflasi lah. Bila dia berlaku deflasi ni, maksudnya kebarangkalian tinggi untuk berlaku economic recession, kelembapan ekonomi. Okey. View ramai, tak banyak komen tak baca. Itulah guys. Minta maaf terlepas banyak komen lah. Bang, tips macam nak faham konsep makroekonomi ni bang? Untuk matrik rasa macam banyak kena kau kena banyak membaca lah. Kau kena banyak membaca, kau kena buat banyak latihan. Bang, bagi nasihat kat kami bang, nak saving ke, nak buat loan ke, nak invest ke tu ni bang. Tolong bang. Dia sebenarnya guys dia sebenarnya sama ada kau nak saving ke, sama ada korang nak buat loan ke, bergantung kepada keperluan masing-masing. Okey. Kalaulah korang tak perlu buat loan dalam masa sekarang ni, keadaan sekarang ni, tak payahlah buat loan. Okey. Dan pada saya, kalau kita cakap pasal investment lah, pasal bab investing lah, pada saya mungkin orang lain ada pandangan yang berbeza, tapi pada pandangan saya, investment yang bagus, style investment yang bagus adalah apabila kita dapat menjana lebihan wang dan kemudian kita gunakanlah duit tu untuk kita invest. Macam mana kita nak buat investment?
Kalau kita punya credit card pun masih banyak lagi guys, masih banyak outstanding guys. Itu tak betul lah. Untuk kita buat investment, settle lah dulu credit card kita semua kan. Jadi bila kita dah ada, kita dah settle, baru kita boleh buat investment. Itu cara yang paling sihat lah, iaitu cara yang saya buat lah guys. Tapi kalau ada teori lain, cara lain yang boleh buat shortcut daripada tu, saya tak tahulah. Tapi cara saya macam tu. Okay. Dan kalau soal buat loan ke apa kan, itu terpulang juga kepada korang punya kemampuan dan juga keperluan. Kalau korang tak perlu nak buat loan, tak payah buat loan guys. Contohnya macam saya buat bisnes kan, saya start buat bisnes, saya tak buat loan pun guys. Saya tak buat loan, saya mulakan dengan modal yang sangat rendah aja. Itu pada satu ketika dululah, pada 6-7 tahun lepas. Boleh je jadi kan. Kalau US dollar jatuh, ringgit Malaysia akan jatuh ke? Taklah. Kalau US dollar jatuh, ringgit Malaysia naik lah. Dia ada, kalau US dollar jatuh, maksudnya ringgit Malaysia naik lah kan. Kadar tukaran Malaysia naik lah. Wukong bang. Kan, itu je lah guys. Kalau US dollar jatuh, ringgit naik lah. Sebab tengok konten-konten abang, menjadi tertarik dalam bidang ekonomi dan semakin banyak ilmu saya dapat. Thank you bang. Okay, thank you. Sama-sama guys. Kadang-kadang tu guys, saya bukan apa, kadang-kadang tu saya kena sentuh sikit lah bab politik kan. Saya sebenarnya, of course lah, bila saya cakap pasal politik, kadang-kadang mengecewakan penyokong tu, penyokong ni. Tapi guys, saya telling the truth guys. Saya punya criticism semua, kalau you all tengok, ada basis. Walaupun you all mungkin tak bersetuju dengan saya kan, tetapi saya bukan mengkritik sesuka hati guys. Saya mengkritik tu sebab ada basis. Dan bila saya mengkritik tu, saya kritik, tak kira lah daripada pihak pembangkang ke kerajaan ke, berdua-dua saya kritik. Sebab saya bukan ahli politik ke apa-apa kan guys. Tapi ini adalah untuk kebaikan. Dan at the end of the day, saya nak tengok negara ni maju, saya nak tengok negara kita ni move forward. Dan kritik tu biasalah kan. Nak baca data ekonomi dekat mana ya bang, selain tengok Bloomberg? Okay guys, ada satu data ekonomi ni yang saya selalu tengok, dan dia punya bacaan ni very simple. Korang boleh pergi ke Trading Economics, website Trading Economics guys. Korang tengok je, dia banyak market indicators dekat situ. Okay, jadi dia punya bacaan tu very easy. Dan juga dia banyak, bukan saja Malaysia, tetapi banyak negara-negara dekat luar pun korang boleh tengok dekat situ. Jadi dia punya bacaan tu very easy je. Dia punya chart tu very easy. Korang boleh tengok je kat situ. Siapa yang dah pernah buka website tu, iaitu Trading Economics. Okay, korang boleh banyak lah guys, Trading Economics. Dan data-data ni, kebanyakan data di dalam Trading Economics ni, dia adalah time series data. Time series data ni maksud dia data yang melalui masa lah, melalui masa, dan kemudian dia bergerak melalui masa. Itu kita panggil sebagai time series data lah. Korang boleh tengok guys, Trading Economics. Saya banyak tengok dekat sini lah, sebab benda ni is very simple. Dan dia boleh banyak negara yang korang boleh compare dekat sini. Tapi bukan semua lah guys, tapi saya boleh katakan generally, website ni adalah website yang bagus lah, dan korang boleh cuba tengok. Bang, macam mana nak naikkan gaji minimum tanpa meningkatkan inflasi? Jawabnya adalah meningkatkan productivity guys. Okay. Dia sebenarnya macam ni guys. Kalau kita sebenarnya dalam jangka masa panjang, kita memang tak boleh nak bergantung kepada gaji minima. Kalau kita asyik push sahaja gaji minima tanpa berlaku kenaikan commensurate increase in productivity, jadi at the end of the day, apa yang kita dapat adalah inflation. Sebab because guys, dia punya teori dia macam ni. Apabila kita meningkatkan paras gaji kita tanpa berlaku peningkatan di dalam produktiviti, apa yang berlaku adalah majikan akan pindahkan overhead cost tu kepada barang, kepada produk. Okay? Dan gaji ni sebenarnya dia adalah satu overhead cost yang sangat tinggi guys. Dia adalah satu overhead cost ataupun fixed cost. Komponen fixed cost yang besar adalah gaji guys. Sebab tu gaji ni kita jangan buat main-main. Kalau kita buat bisnes pun, gaji kita jangan buat main-main guys. Sebab kita kena faham, gaji ni adalah komponen overhead cost yang tinggi. Okay? Jadi kalau kata sebuah company tu dia boleh produce more, okay, daripada apa yang dia produce, dia boleh produce more daripada apa yang dia produce, maksudnya itu adalah productivity lah. Macam mana productivity ni boleh dicapai?
productivity ni boleh ditingkatkan apabila berlakunya pemindahan acquiring of technology, kemahiran. Jadi productivity tu akan meningkat lah guys. Bila banyak pekerja mahir, bila masa pekerja mahir ada teknologi, jadi productivity tu akan meningkat lah. Tapi kalau kata kita productivity tu tak ada, pengeluarannya sama je kan. Kalau kata satu jam tu seorang pekerja tu boleh keluarkan 10 unit, jadi macam tu juga 10 unit. Tapi gaji nak naik, macam mana tu? Jadi at the end of the day, majikan kena transfer kepada barang lah. Itu yang menyebabkan peningkatan di dalam upah minimum tanpa diselarikan dengan productivity. Bahaya dia adalah peningkatan inflasi. Jadi kita kena up productivity lah. Macam mana kita nak up productivity guys? Jawabnya adalah dengan salah satu antara cara-caranya adalah meningkatkan kemahiran. Contohnya macam transfer of technology. Sebab itulah guys sebenarnya kita ni kena banyak menarik company-company yang high technology company untuk invest dekat Malaysia. Okay. Tapi company-company ni banyak pergi ke Singapura lah. Jika satu hari nanti AI robot ganti sumber manusia, productivity boleh tingkat. Of course lah. Cuma itulah sebenarnya kan guys, AI dia akan menggantikan manusia lah guys eventually. Tetapi bukan semua skill manusia ni boleh digantikan oleh AI lah. Okay. Jadi mana-mana kerja yang tak relevan tu akan digantikan. Of course lah. Sebab bila company ambil AI kan, dia boleh increase productivity without increase the wages. Kenapa high-tech company banyak dibuka dekat Singapura? Korang rasa macam mana? Korang rasa kenapa high-tech company ni banyak dibuka dekat Singapura? Okay. Tak apa bang, nanti saya call Elon Musk buat syarikat Starlink. Guys, tapi saya dengar satu berita guys. Korang dengar tak berita ni guys iaitu parent Shopee guys parent Shopee. Siapa parent Shopee? Lupalah. C Limited guys diorang nak buka satu office dekat KL guys Korang dengar tak? Okay. C Limited. Ini adalah satu contoh company yang kita patut tarik dekat Malaysia. C Limited ni diorang akan buka dekat Malaysia guys Tapi tak tahu diorang buka dekat mana, KL ke mana ke kan. Diorang akan buka dan diorang akan offer 2,000 jobs katanya lah. Ini adalah contoh lah company yang patut kita tarik Pelabur percaya sistem Singapura sebab government Singapura banyak inisiatif mungkin. Yes. Banyak benda dia, maksudnya dia orang punya tarikan dia orang punya tarikan lebih bagus lah daripada Malaysia kan. Lagi satu faktor korang jangan lupa guys, Singapore is a country that have stable politics, politically stable. Okay guys politically stable. Jadi kita janganlah kan, kita kalau kita kena sayang, kalau kita sayang negara kita kena support lah politik yang stable guys yang potong sana potong sini tu kita janganlah. Kalau kita sayangkan negara kita kena sokong satu sistem yang boleh membawa kepada kestabilan politik. Sebab tu kestabilan politik yang sangat penting guys sangat penting. Sebab banyak polisi kerajaan tak dapat dilaksanakan. Polisi kerajaan tak dapat dilaksanakan dengan licin dan lancar jika kita tidak ada kestabilan politik. So, kestabilan politik sangat penting. Salam bang, saya invest dalam komoditi dengan FX. Okey ke dalam 70k? Okey lah kan. Cuma saya tak boleh nak komen sangat pasal FX tu lah. Saya tak invest kat situ. Komoditi tu kau invest kat mana? Emas ke? Gold ke? Okay guys, saya dah tak boleh lama guys dan mungkin dalam sekejap lagi saya akan stop lah live saya ni. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada korang yang temankan saya pada malam ni. Nanti insyaAllah kita akan sembang-sembang lagi guys Terima kasih kepada siapa yang support saya, siapa yang
follow saya punya konten, siapa yang beli buku saya tu dan juga beli t-shirt saya. Terima kasih banyak-banyak guys Jadi saya rasa untuk malam ni setakat ni sajalah, dan besok saya akan keluarkan 2 video guys InsyaAllah kalau saya tak lupa guys saya akan buat 2 video besok. Yang pertama saya akan share apakah yang akan berlaku kepada harga minyak dunia seandainya US dollar jatuh. Itu yang pertama. Kenapa dia jadi macam tu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan komen sedikit tentang Bursa Malaysia. Kenapa prestasi dalam Bursa Malaysia ni dia tidak mengikut kekuatan dalam ringgit. Kalau kita tengok ringgit tu strengthening, kenapa dekat Bursa Malaysia tu dia punya performance dia tak sama dan macam ringgit. Okey, jadi itu pun insyaAllah saya akan keluarkan video tu besok. Jadi korang boleh tengoklah guys Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak siapa yang share, like, komen pada malam ni, dan juga siapa yang membeli buku saya tu, terima kasih banyak-banyak guys Okey, nanti kita boleh sembang-sembang lagi guys. Okey, apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.